Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sahibul fadilah, timbalan mufti, asatizah, Ustaz Abdul Qadir dan selainnya yang mengajar, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tak pasti siapa yang ada naskah di tangan dia. Ada? Kita edarkan untuk kali ini supaya sesiapa yang tak sempat membeli Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Syama'il Al-Muhammadiyah, maka dia boleh tengok yang itu dulu sebagai bahan awal di tangan dia, dan selepas daripada ini dia boleh mencari, barangkali dah ada terjemahan, boleh kita baca bersama-sama. Kitab yang akan kita baca ialah Syama'ilun Nabi. Perkataan Syama'ilun Nabi ialah seperti yang ditulis di dalam naskah, iaitu Syama'ilun Nabi. Kemudian yakni kitab Syama'ilun Nabi yang telah ditulis atau dihimpunkan hadis-hadisnya dan diberi ta'liq pada sebahagiannya oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, dan dikenali juga dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah seperti yang disebut oleh Al-Fadil Ustaz Wafiq tadi. Dia asalnya Syama'ilun Nabi seperti mana yang ditulis, kemudian dikenali kitab itu dengan Asy-Syama'il, yakni dia dengan letakkan alif lam ma'rifah itu bermaksud Syama'ilun Nabi. Kemudian dikenali dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dengan hamzah, walaupun Al-Bajuri menyatakan bahawasanya yang sebetulnya ialah ya, bukan hamzah, tetapi ashabul lughah, jika kita lihat pada kamus-kamus lughah, mereka meletakkan ya, iaitu Syama'il Al-Muhammadiyah, jamak daripada Shimal yang mempunyai makna yang banyak di dalam bahasa Arab. Perkataan Syama'il ia bermaksud bahawasanya di dalam bahasa Arab ia bermaksud khisal ataupun ciri-ciri ataupun tabiat ataupun sifat-sifat ataupun akhlak. Itu Syama'il. Apabila disebut Syama'ilun Nabi, maksud dia memperkatakan tentang diri Nabi, sifat Nabi, kejadian diri Nabi itu sendiri, bagaimana rupanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tindakannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Tirmidzi apabila dia menghimpunkan hadis-hadis di dalam kitabnya ini, iaitu Syama'ilun Nabi ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut beberapa hal tentang sebelum kita baca dan memperkenalkan tentang Al-Imam Tirmidzi. Hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hubungan yang paling besar di dalam hidup kita, melebihi hubungan kita dengan bapa kita, ayah kita, ibu kita dan sesiapa saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihantar oleh Allah untuk kita, dan Allah telah mentakdirkan sirah Nabi itu, salah satu cirinya ialah wuduh. Wuduh bermaksud Nabi itu jelas. Maksud kita tahu semua Nabi ni. Kita tahu Nabi ni dia daripada kecil macam mana, kemudian Nabi itu dia bangun tidur macam mana, dia bergerak macam mana, dia duduk macam mana, muka dia macam mana, kulit dia macam mana, rambut dia macam mana, dia berbicara macam mana, hatta dia berjimat macam mana, hatta bagaimana dia buang air macam mana. Itu bagi membenarkan apa yang Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu contoh
hasanah, contoh teladan yang baik. Bagaimana kita akan mencontohi baginda jika kita tidak mengenalinya? Ambil saja tokoh-tokoh di dalam dunia ini, daripada pengasas-pengasas agama. Ambillah Buddha, Gautama Buddha. Ni bukan saya nak menghina agama Buddha, tapi saya nak cerita sebagai perbandingan. Orang tak tahu Buddha, melainkan orang tahu dia keluar daripada rumah dia, dia bawa ajaran dia. Certain part of his life kita tahu. Tapi bagaimana Buddha itu sembangnya macam mana, ketawanya bagaimana, duduk dia macam mana, bergaul dia dengan isteri macam, tidak diketahui. Dia tak boleh dicontohi. Hatta kita ambil pemimpin-pemimpin terkenal dalam dunia, Hitler ke, Soekarno ke, kita tak mengetahui detail rumah dia, di rumah dia macam mana. Banyak tokoh-tokoh yang tuan-tuan kenali, siapa pun tuan-tuan tahu dia di meja pidato. Ketika dia di pejabat, macam mana dia di rumah, macam mana dia dengan isteri dia, macam mana ketika dia tidur, macam mana bila dia bangun tidur, macam mana jika dia terkejut tidur tengah malam. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tentang baginda dengan detail. Ini adalah menunjukkan hadza huwa din. Ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Itu adalah hujjah yang menunjukkan ini agama, dan ini adalah suri teladan yang dilantik oleh Allah di dalam iqrar kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahawa Muhammad itu Rasulullah. 1400 tahun telah berlalu. Orang Islam tahu bagaimana Nabi mereka tidur, bangun, pergi bilik air, pergi buang air. Nabi mereka tersenyum, lebih tahu lebih daripada orang yang keliling mereka. Jika mereka mempelajari syama'il ataupun syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya seperti yang ada. Dan Nabi itu antara cirinya, ini siapa yang pelajar-pelajar sirah, dia kena baca Sulaiman An-Nadwi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat sirah, satu pidato dia yang hebat, yang ditulis, yang dengan pidato itu mengkagumkan. Dia berhujah bagaimana menunjukkan Muhammad adalah Rasulullah. Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sahaja jelas tentang kehidupan dia, dia ada dalam semua peringkat. Kita nak apa? Nabi sebagai orang suami ada, Nabi sebagai bapa ada, Nabi sebagai rakyat ketika di Mekah ada, Nabi sebagai pemimpin ada, Nabi di medan perang ada, Nabi di masjid ada. Kalau kita ambil sebahagian pengasas agama, dia ada, kita sebutlah macam Buddha, dia tinggal anak isteri dia, tak ada cerita bagaimana tarbiyah anak. Sebahagian agama, dia tak ada cerita mentadbir negara. Hatta Nabi Isa alaihi salam, di dalam riwayat yang ada di sisi orang-orang Kristian juga, hanya sebahagian ceritanya, tak ada bagaimana dia menghadapi medan perang, bagaimana dia menghadapi serangan. Tapi Allah telah menjadikan Nabi yang terakhir itu merangkumi kehidupannya. Itu saya nak letakkan muqaddimah ini supaya kita benar-benar faham bahawasanya betapa kita ini perlu untuk mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenali Nabi adalah merupakan kewajipan iman. Jika kita tidak mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinya, bagaimana untuk kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dirahmati Allah, saya nak nukilkan
beberapa perkara yang disebut oleh para ulama tentang Nabi kita Muhammad sebelum saya nak masuk kepada tajuk ni. Antaranya apa yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah di kalangan ahli hadis, iaitu dia menyebut yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wal Adabus Sami' wa Adabus Sami', dia menyebut itu satu kitab tentang akhlak rawi dan adab orang yang mendengar hadis. Katanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah timbangan ataupun sukatan yang paling besar. Fa alaihi tu'radul asya'. Pada Rasulullah itulah dibentangkan segala-galanya. Rasulullah itu pengukur. Maksudnya kalau kita nak tengok mufti ni buat betul tak? Ukurnya bukan oh dia mufti, bukan. Ukurnya Nabi SAW. Ustaz ni buat betul tak tahu? Ukurnya Nabi SAW. Bukan ukurnya ustaz ni buat betul sebab mufti buat macam tu juga. Bukan. Ukurannya ialah Nabi SAW. Fa'ala khuluqihi wa siratihi wa hadhi. Maka di atas itulah semua amalan manusia, segala-galanya diukur di atas akhlak Nabi SAW, sirahnya, petunjuk Nabi SAW. Fama wafaqaha fahuwa haqqun, fahuwal haqq. Apa yang sama dengan Nabi SAW itu benar. Wa ma khalafahu fahuwal batil. Apa yang berbeda dengan Nabi, dia adalah batil. Walaupun dia mari serban dia besar, jubah dia tebal, tapi kalau tak sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sama ni maksud mukhalafah, against, bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwal batil, maka dia adalah batil, dia adalah terbatal. Kita masuk kepada perbincangan kita kepada Syama'il Nabi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Syama'il ni seperti mana yang saya sebut, Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun Syama'ilun Nabi ni, ramai orang telah tulis kitab Syama'il, tetapi tidak ada orang yang menulis sebaik Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, saya akan sebut beberapa Abu Nuaim dan selainnya, tapi tidak lebih baik daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di dalam kitab ni, yang nanti tuan-tuan akan tengok, ada 415 hadis tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan buka tentang warna kulit Nabi, rambut Nabi, dia akan tutup dengan cerita mimpi tengok Nabi. Yang ni penting ni. Dan dia akan berikan dawabit tentang mimpi tengok Nabi. Seakan-akan dia nak bagi tahu, kalau hampa mimpi Nabi itu sama macam mana aku cerita sebelum ni Nabi ya. Sifat dia seperti yang telah diriwayatkan, iaitu pada penghujung kitab ni kita akan dapati nanti tentang kitab berhubung dengan melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Kerana ramai orang klaim melihat Nabi SAW. Imam At-Tirmidzi dia masukkan ciri-ciri Nabi dan kemudian baru dia terangkan tentang mimpi melihat Nabi. Di dalam kitab ni ada 56 bab yang mana Al-Imam At-Tirmidzi masukkan bab-bab ni yang kita akan baca tentang bab yang pertama nanti. Sebelum saya nak pergi itu, Al-Imam At-Tirmidzi ialah Imam Tirmidzi ni Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahaq As-Sulami. Dia sebagai sebut Ad-Darir Al-Buri. Al-Buri itu kampung yang dia meninggal tu. Al-Bur, tempat kampung dia. Tirmidzi ni, At-Tirmidzi, Tirmiz di tempat ni dengeri Tirmiz. Tirmidzi ni, Tirmiz ni tuan-tuan pergi sekarang berada di dalam Uzbekistan, dan kubur Imam Tirmidzi di Uzbekistan berada di
di utara Iran, di dalam negara Uzbekistan. Siapa yang pergi Uzbekistan dan akan tengok, kita dalam minggu depan ada rombongan daripada Bukhara, daripada Samarkand, Uzbekistan. Pemegang kunci makam Imam Bukhari itu dia akan datang ke Perlis. Kita akan buat program di sini, insya-Allah. Mereka rombongan daripada Uzbekistan ke Perlis. Tapi saya bukan nak cerita rombongan tu, nanti kita cerita kemudian supaya tuan-tuan kempen awal supaya sebut tuan-tuan datang program tu. Tapi Uzbekistan, Imam Tirmizi berada di sana. Sebelum tadi ada buku-buku menyebut membacanya dengan Tirmizi, At-Tirmizi. Ada yang menyebut At-Turmuzi, ada yang menyebut At-Tirmizi. Walaupun sebahagian, saya dulu ada satu kawan, dia kata no, At-Turmuzi yang betul. Tempat ni nama dia Tirmiz. Walaupun buku-buku Arab ada tulis Turmuz, tak apalah, boleh kalau ada orang baca Turmuzi, kita kata ya. Tapi yang masyhur ialah Tirmiz, iaitu Tirmizi ya. Ada kedua sebahagian penulis hatta di kalangan ulama hadis ada yang tulis Turmuzi. Dia sebut tempat tu, kalau Turmuzi dia tempat tu nama Turmuz, tapi tempat tu Tirmiz. Mungkin juga kot dulu orang sebut Turmuz. Ada yang sebut Tirmizi dengan fathah, Tirmizi. Tetapi yang masyhur bacaannya ialah Tirmizi. Al-Bajuri dia menyatakan di kalangan mutqinun, orang yang mendetilinya ialah Turmuz. Wallahu alam, tapi yang masyhur adalah Tirmiz, Al-Tirmizi. Disebut sebahagian buku perkenalkan dia sebagai Ad-Darir, sehingga orang menyangka Imam Tirmizi ini buta ketika lahir. Ini juga wallahu alam kurang tepat. Al-Bukhari kita baca hari itu tentang dia buta, dan kemudian ibunya telah mendoakannya sehingga dia sembuh, dan ibunya melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang pernah kita sebut dalam kuliah hadis. Cuma Imam Tirmizi kalau kita lihat kepada cerita-cerita dia di dalam sirah dia tu, dia sendiri riwayatkan tu, mustahil dia buta semasa dia lahir, kerana dia telah melakukan kembara yang banyak. Dan kemudian dia ada cerita bagaimana nanti kita akan sebut cerita bagaimana dia pernah terlupa bawa naskah ketika bertemu dengan guru yang dia nak mengambil hadis. Jadi bila dia bawa, dia bukan terlupa, dia bawa dua naskah yang dia nak baca hadis tu, nak pergi baca pada guru. Kemudian apabila dia sampai, dia buka-buka, rupanya buku kosong, silap bawa. Jadi guru dia baca, dia duduk tengok. Guru dia baca daripada hafalan, dia tengok. Guru dia kata, ala tastahi minni, kau tak malu ke aku kah? Kosong tu. Maksudnya Imam Tirmizi kata sebenarnya bukan nak tipu, aku tadi bawa yang betul punya, sampai-sampai tak ada. Jadi dia sebenarnya bila sampai antara adab, antara cara tahammul itu ataupun cara penyampaian hadis itu, guru membaca hadis, kita dengar bacaan dia, kita betulkan apa yang menjadi catatan kita. Catatan itu dia tak bawa, disilap bawa. Tapi kata Imam Tirmizi, tapi aku menghafalnya. Guru dia kata ulang balik, dan dia ulang balik semua. Guru kata sebelum kau datang mesti kau baca dulu. Imam Tirmizi kata beri hadis yang lain daripada ini. Lalu dia membaca 40 hadis yang gharib, yang biasanya tidak didengar oleh kebanyakan ahli hadis. Kemudian Al-Imam Tirmizi mengulanginya. Baru guru dia percaya, sesungguhnya engkau satu orang yang luar biasa. Itulah kekuatan ingatan At-Tirmizi. Jadi cerita dia buta mungkin berlaku pada akhir hayat dia, dan memang riwayat-riwayat menyebutkan dia buta. Sebagian kata wulida akmah, itu tidak kurang tepat, dan kenyataan Az-Zahabi rahimahullah dalam hal ini lebih kukuh. Wallahu taala alam. Al-Imam At-Tirmizi adalah imam hadis, dan kita tahu antara gurunya ialah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan At-Tirmizi, of course, kerana Al-Bukhari ialah nama besar,
Dan kita tahu Al-Bukhari lahir pada tahun 194 dan meninggal pada tahun 156. At-Tirmidzi, para ulama kurang dapat memastikan tarikh kelahirannya. Cuma kebanyakan naskah menunjukkan seakan-akan dia lahir pada tahun 209 Hijrah. Kita tahu Imam Muslim lahir pada 204 Hijrah. Dan ini dia lewat daripada Imam Muslim selama 5 tahun kalau tarikh itu dipakai. Asasnya mereka kata begitu kerana dia disebut mati pada usia 70 tahun. Dan dia mati di Buh tadi pada usianya 700 pada tahun 279. Jadi tolak 9 tu 70. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadirin yang dirahmati Allah, antara guru Imam Tirmidzi, saya sebut ringkas saja. Antara guru Imam Tirmidzi ialah Al-Imam Al-Bukhari. Itu adalah merupakan kehebatan dia. Bahkan Imam Tirmidzi dalam sunan dia sebut, dia kata sami'a anni hadza Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ada hadis yang Imam Bukhari dengar daripada Imam Tirmidzi, jadi diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi, tetapi hadis itu dihukum oleh para ulama dhaif, yang akan kita sebut nanti tentang hadis ini. Alim Imam Tirmidzi, dia masuk banyak negeri-negeri yang dia riwayatkan hadis, banyak hadis-hadis yang dia ambil daripada alim hadis. Termasuk nanti kita tengok hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam sunan, dalam syama'il ni. Hadis-hadis dalam syama'il ni kebanyakannya sanadnya sama dengan hadis-hadis yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi, yang ada dalam Sunan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi dia tidak pergi ke Mesir, sebab kita tengok hadis-hadis daripada ulama Mesir semua diriwayatkan Tirmizi melalui perantaraan. Ulama ni dia berusaha untuk lebih dekat sanadnya maka lebih bagus, lebih pendek sanadnya maka lebih bagus hadis itu. Ada kata-kata Al-Imam Al-Bukhari di mana Imam Bukhari kata man tafa'atu bika aktsaru mimman tafa'ta bi. Apa yang aku dapat manfaat daripada engkau lebih banyak daripada apa yang kau dapat manfaat daripada aku. Kata Al-Bukhari pada Al-Imam At-Tirmidzi. Wallahu alam. Imam Bukhari tawadhu'an Imam Bukhari. Tapi zahirnya Al-Imam At-Tirmidzi mengambil manfaat lebih banyak daripada Imam Al-Bukhari. Tidak ada riwayat daripada Imam Ahmad. Saya duk tengok tak ada riwayat Tirmidzi pada Imam Ahmad. Mungkin dia tidak secara langsung daripada Imam Ahmad, mungkin dia tak bertemu dengan Imam Ahmad. Salah satu yang kontroversi dalam cerita Imam Tirmidzi, bukan cerita Imam Tirmidzi, ialah Imam Tirmidzi ni ma'ruf, semua orang tahu dalam bidang hadis. Seorang jagoh yang besar di dalam ilmu, iaitu Ibn Hazm Al-Andalusi, yang menulis kitab Al-Muhalla. Al-Muhalla Ibn Hazm Al-Andalusi meninggal pada tahun 456 Hijrah. Dia buat satu kenyataan yang kontroversi. Pasal Ibn Hazmin ni sendiri ahlul hadis. Kita tengok riwayat-riwayat kitab dia, riwayat hadis. Tapi dia telah buat satu kenyataan yang kontroversi. Dia kata Muhammad bin Isa, Abu Isa, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, dia kata majhul, tidak dikenali. Ulama-ulama hadis ni kalau dia kata majhul pada satu orang, dia maksudnya rawi itu tak dikenali lah, tak boleh dianggap sebagai boleh dipakai. Maksud tak dikenali latarnya. Dia majhulul hal, majhulul ain, dia ada dua bahagian. Latar dia ataupun diri dia. Tapi bila dia kata majhul, siapa dia? Macam kita kata bahasa kita, siapa dia Tirmidzi? Tak tahu lah. Nama yang begitu besar, bila satu orang kata dia tak tahu, bukan orang yang dia kata tak tahu tu masalah, dia akan dianggap sebagai masalah. Ulama-ulama hadis mengkritik Ibn Hazmin. Perkataan Ibn Hazmin menjatuhkan dirinya sendiri kerana bererti dia tidak membaca
naskah al-Imam Tirmizi di dalam hadis. Sedangkan Ibn Hazmin juga dikenali Imam hadis. Maksudnya sebab tu kita kalau nak kritik, jangan berlebih-lebih sangat. Tak tahu Ibn Hazmin ni dia bersungguh-sungguh ke ataupun dia saja kata ke, dia tak tahu. Orang kata bukan betul sangatlah, tapi sebahagian tulis. Dia kata takut kepada Saiful Hajjaj wassalatata lisan Ibn Hazmin. Takut pada pedang Hajjaj dan tajamnya lidah Ibn Hazmin. Tapi bukanlah betul sangat. Ibn Hazmin ni cuma kadang-kadang kritikan dia itu pedas kepada beberapa perkara yang dia kritik. Saya tak mau panjangkan, saya nak masuk terus tentang apa yang ada di dalam hadis ni. Bab yang Al-Imam Ibn Hazmin, Imam Tirmizi himpunkan ini, dan kita baca setelah kita mengenali sedikit sebanyak latar belakang Al-Imam Tirmizi. Nanti seperti tabiat saya dalam hadis, saya setiap kali masuk saya akan cerita sikit Imam Tirmizi lagi, cerita sikit. Kalau tidak cerita sekaligus, tuan-tuan pun tak ingat tentang Al-Imam Tirmizi. Cuma akhir ni tuan-tuan tahu Al-Imam Tirmizi, rawahu Tirmizi tuan-tuan sebut tu, iaitu Al-Imam Tirmizi, yang mana dia juga mempunyai kitab Syama'il yang akan kita baca pada hari ini. Bila kita buka kitab ni, tuan-tuan tengok nas yang ada kat tangan tuan-tuan. Ada tak? Ustaz, ada Ustaz Afiq? Tak ada. Habis. Saya suruh Ustaz Afiq putus stik banyak. Dia stik ketiga habis lah tuan-tuan, tak ada? Habis lah? Ramai. Siapa yang ada? Yang tak ada, dia macam Imam Tirmizi tadi lah, dia hafal. Bismillah. Saya sanad Syama'il ni saya ambil daripada Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, dan dia sebahagian tuan-tuan mungkin ambil sanad yang sama, dia baca Sunan Syama'il Tirmizi di sini pada beberapa hari. Teman dia baca cepatlah, tapi dan dia secara sanad, dan sebahagian tuan-tuan mungkin siapa ustaz-ustaz yang hadir dan mereka mengambil sanad yang sama selain daripada di tempat lain. Babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang pertama Al-Imam At-Tirmizi masukkan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat Nabi khalqiyah. Khalqiyah maksud sifat diri Nabi. Dalam bahasa Arab satu dia panggil khalqiyah, khalqiyah dengan fathah diri dengan tu. Satu lagi khuluqiyah dengan maksud perangai, akhlak dia. Jadi khalqiyah maksud sifat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab sebut bab. Bab ni orang Melayu kata apa? Pasal tuan-tuan pernah tengok filem Ahmad Al-Bab. Jadi tuan-tuan tahu bab. Kita tahu bab ni pintu lah, pintu. Asal dalam bahasa Arab bab ni ma yatawassalu bihi ila al-maqsud, atau ma yatawassalu minhu ila al-maqsud. Apa yang mana melaluinya kita sampai kepada maksud. Tu bab lah. Bab kita kata pintu lah. Kalau wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Pintunya maksud yang mencapai kepada maksud, melaluinya dicapai maksud. Macam kata para penyair, fa anta babullah ayyumri'in yadkhulu min ghairika la ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Fa anta babullah, engkau bukan bab Allah, pintu Allah, maksudnya engkau yang mencapaikan kami kepada Allah. Itu bab. Asal kita sebut babun, ni aku nak bagi tahu hang satu bab. Kita kata bab. Telah orang Melayu masuk perkataan bab tu. Asal perkataan bab itu maksud. Bab pada menyatakan maja apa yang datang
fi khalqi Rasulillah, pada kejadian Rasulullah SAW, maksudnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ni dia hantar Nabi kita mari ni, pakej dia lengkap. Dia hantar orang yang segak, dia hantar orang yang kacak, orang yang tengok dia pun kacak, orang yang mendengar ajarannya pun elok, supaya menjadi manusia tak berhujah lagi. Aku nak tengok muka dia pun segan, kan? Bukanlah rupa kita tak pilih, tapi ada Allah takdirkan sebahagian orang kacak. Sebab itu kita baca dalam sirah, Nabi SAW suka bila menghantar perwakilan, dia hantar orang yang kacak. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi umpamanya. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi kacak. Jibril datang menyertai Dihyah beberapa kali kerana handsome. Macam tu saya selalu sebut, kita kalau nak hantar wakil meminang, hantar wakil tu pun handsome. Betul? Sebab dia tak tengok lagi yang anak trona tu, pak dia tengok yang main ni pun berat dah, dia kata. Dia terbayang kok rupa anak trona apa macam tu. Padahal kadang-kadang tak sama. Tapi wakil, sebab tu yang hantar surat Nabi kacak, kemas, nampak seperti Ja'far, orang-orang yang menjadi wakil dalam majlis dia. Sebab tu hatta kita dalam riwayat Abu Dawud, Nabi kata innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa libasakum hatta takunu syamatan bainan nas. Kamu akan pergi jumpa dengan kawan-kawan kamu, elokkan kenderaan kamu, pakaian kamu, sehingga kamu nampak tertonjol di kalangan manusia. Bila sahabat nak pulang daripada jauh, Nabi bagi tahu mereka supaya manusia begitu. Maka Islam bukan suruh kita pakai baju baru, bukan semua orang ada duit nak belikan baju baru. Baju bagus kalau pakai baju baru, tapi elokkan yang ada. Kalau janggut, kemaskan. Kalau baju, kemaskan. Pakai bagi elok. Ni orang lelaki kan, pakai bagi kemas. Saya ni tak, memang bukan ada diskriminasi sikit. Saya bila tengok satu orang first, kalau memang interview bab tu pun dia gagal. Baju terkeluar lah, ni lah, butang tak bubuh lah, saya rasa fail lah dia ni. Walaupun mungkin dia boleh buat kerja bagus. Sebab penonjolan yang baik itu penting. Cara berjalan, cara dia menunjukkan tangannya, cara dia berdiri. Ni yang ada anak-anak ni boleh abang kan, yang ada suami pun boleh bagi masuk kursus. Boleh? Okey. Oh, dia kata tak boleh, takut nanti ada orang berkenan. Tu tuan-tuan kena ingat, kalau kita perelok sikit, ramai orang berkenan. Okey, kita baca yang pertama, pasal masa kita tak banyak. Akhbarana Abu Raja Qutaybah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bi ja'dil qatat wala bis sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Hadis ni riwayat Al-Imam At-Tirmidzi riwayat hadis ni. Hadis ni juga ada di dalam Al-Bukhari dan juga ada di dalam Muslim. Kita tengok hadis ni satu-satu. Ni tuan-tuan pasal mengaji pagi Jumaat ni, dia kena rajin sikit mengaji, kena ada tulis sikit. No?
Kalau tidak mungkin nanti tak ingat. Kita tak mengaji macam malam hak mudah tu, kita pagi payah sikit, no? Kita mengaji satu-satu. Kata Imam Tirmizi, akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ialah guru, salah satu guru penting Al-Imam Tirmizi. Kata dia, akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami. Di sisi Al-Imam Al-Bukhari dan sebahagian ulama-ulama hadis, akhbarana, haddasana, anba'ana sama makna dia. Tetapi di sisi mazhab Imam Muslim, ni di dalam hadis pun dia ada mazhab-mazhab di dalam perbahasan hadis. Di dalam mazhab Imam Muslim dia membezakan. Mereka kata haddasana apabila guru membaca hadis itu dan kita mendengarnya. Haddasana. Akhbarana apabila kita membaca hadis riwayat guru tu, kita baca hadis dia dengar kita baca. Maksudnya kalau salah dia betulkan. Kita baca hadis tu, hadis tu hadis dia. Macam biasanya macam itulah. Dalam majlis-majlis sanad, saya pergi ke India ke apa, duduk sampai petang sampai ke malam dengan guru hadis, kita baca, dia dengar je kita baca. Kadang-kadang dia tegur, kadang-kadang dia bagi tahu. Berapa hari kita berulang rumah dia pun, kita hanya bawa buku, kita baca. Kadang-kadang sangat dia ulas. Dia nak bagi habis. Kadang-kadang dia tahu ini maksud sekian, ni maksud sekian. Kita baca yang penting habis. Baca dan guru dengar tu akhbarana. Anba'ana maksud dia bagi ijazah, kau boleh riwayat daripada aku. Di atas kualiti diri kita tu guru bagi. Imam Muslim kata Al-Bajuri di kalangan mutaakhirin membezakannya. No, bukan di kalangan mutaakhirin seperti sangka Al-Bajuri. Bahkan itu adalah mazhab. Pasal saya sebut Al-Bajuri ni, Al-Bajuri mensyarahkan juga Syama'il. Itu adalah mazhab Imam Muslim dan selainnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut akhbarana, sini akhbarana, kadang-kadang akhbarana, kadang-kadang haddasana. Imam Bukhari kata lebih kurang sama dah, maksud dah, tak penting ya. Sekarang ulama hadis dia membedakan. Tentu ada nas. Nampak? Akhbarana Abu Raja adalah kunyah. Kunyah ni kita panggil gelaran lah. Macam saya ada anak Talhah, saya jumpa Arab panggil saya Abu Talhah. Walaupun saya ada juga anak Dihyah, dia jarang kata Abu Dihyah. Boleh juga, tapi biasanya anak yang sulung. Ada juga orang tak ada anak, tak ada apa, orang bagi kunyah pada dia. Tuan-tuan ada anak nama apa? Muhammad ke apa, orang bagi tuan-tuan Abu Muhammad, kan? Ustaz Kadir tak tahu Abu Amir ke apa? Abu Amir anda. Jadi Arab ada kunyah. Kunyah ini di dalam hadis penting. Kerana kadang-kadang rawi nama sama. Bila nama sama yang membedakan dia kunyah. Dan ada bab khas kitab bagi membedakan nama rawi. Jika tidak, mungkin rawi yang dhaif kita hukum sahih sebab kita sangka rawi lain. Sebab nama sama. Maka bila nak cek dia pula, cek pula kepada kunyah dia. Dan ini ada satu seni yang lain di dalam ilmu hadis. Kata dia Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id adalah guru kepada Imam Tirmizi. Dia menceritakan hadis ni, mengkhabarkan hadis ni pada Al-Imam Tirmizi. Tadi akhbarana. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni saya baca, tuan-tuan dengar. Mana lebih baik? Murid baca, guru dengar ke? Guru baca, murid dengar? Murid baca, guru dengar. Lebih baik. Lebih faham. Murid baca, guru dia dengar. Ataupun guru baca, murid catat. Yang mana lebih baik? Sebahagian ulama hadis, mereka ada yang prefer, ataupun seperti Al-Iraqi umpamanya, mereka prefer kata guru baca, murid dengar lebih baik. Sebab kata mereka kerana Nabi baca, sahabat dengar.
Tapi di kalangan mereka kata, khususnya di kalangan mutaakhirin, ini betul, kalau sekiranya guru baca, murid dengar, mungkin kadang-kadang guru cakap betul, murid cakap tak betul mungkin. Tapi kalau murid baca, guru dengar, maksudnya murid tu akan prepare betul-betul lah nak baca. Kalau salah, guru dia betul dan dia akan ingat, salah aku baca hari tu, tok guru betul. Sebagai mereka kata, guru baca, murid baca, guru dengar, lebih baik. Ini pun khilaf mazhab di kalangan ahli hadis. Bukan fiqh aja khilaf, dalam ilmu hadis pun khilaf ulama di dalam penerimaan tahammul ini, bagaimana hadis diambil. Okey. An Malik bin Anas, Qutaibah ni, An Malik bin Anas, Qutaibah mengambil daripada Malik bin Anas. Malik bin Anas apa? Siapa Malik bin Anas? Tuan-tuan duk dengar selalu, imam apa? Imam Malik, imam ahli Madinah, imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni hujjah Allah kepada manusia. Hujjah Allah pada manusia. Imam Syafi'i ambil hadis daripada Imam Malik, Al-Muwatta. Dia imam ahli Madinah, Darul Hijrah. Dulu Madinah mazhab Malik, tapi begitulah mazhab ni dia berpindah. Sekarang mazhab Malik di Afrika. Tuan-tuan tengok yang kita awak mari di Maghribi, di apa, Afrika mazhab Malik, Algeria mazhab Malik, Tunisia mazhab Malik, Dubai mazhab Malik. Saya kebetulan rupanya kerana mufti dia Malik. Itu kadang dia ikut mufti Malik, dia fatwa Malik. Walaupun sebenarnya jadi kuat pandangan Malik itu mula diamalkan sebab mufti dia Malik. Mazhab Malik, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sebab itu sanad menurut Al-Imam Al-Bukhari, sanad yang paling kuat, sanad ni rangkaian rawi. Dia macam ni, bagi yang mengaji ni, saya ulang kurut yang dah tak ingat. Kalau daripada satu orang sampai berita ke kita, kalau orang tu sampai ke kita, jelas. Tapi kalau orang tu sampai, orang lain dengar pada orang tu, dia sampai ke kita, kemungkinan kalau kawan yang sampai tu silap, maka maklumat pun silap. Mungkin dia cakap 10 perkataan, dia ni bagi kat kita jadi 13. Nak jelaskan, mungkin kita dapat tak berapa tepat, betul, tapi mungkin tak berapa detail, atau mungkin kawan ni terlepas tinggal 8 perkataan saja. Tapi kalau kawan tu bagi pada kawan satu orang lagi, kawan satu orang lagi bagi pada seorang lagi sampai ke kita, lagi panjang, betul tak? Kemungkinan akan silap tu lagi banyak. Kalau satu orang tu sampai pada satu orang, dia sampai pada satu orang yang lain, sampai pada satu orang lain, sampai ke kita, lagi panjang, lagi mungkin silap. Kesilapan itu boleh berlaku kerana kepada penyampai. Penyampai itu ya, rangkaian itulah yang kita panggil panggil apa? Sanad. Sanad yang tuan-tuan panggil sanad, isnad, sanad, itu maksudnya. Mereka tak pembohong satu hal, tapi ada rawi yang pembohong. Tapi kita ambil dalam keadaan cakap benar. Hatta orang cakap benar pun ada kemungkinan tersilap. Tanpa hatta cakap benar. Macam di kampung, aksiden. Allah dia kata, pergi simpang tadi kau tengok budak aksiden, luka kaki panjang. Sian. Mai dia habakkan seorang ni, hantar ada orang aksiden kat kaki dekat nak putus. Mai seorang ni, dia apa kata aksiden punya teruk. Hampa nak tengok kaki ada, dia tu pergi hantar hospital lah. Mai seorang lagi kita mati dah. Pasal hak tokok tambah ni banyak, betul tak? Tapi kalau rawi tu dabit, kadang-kadang hatta orang tu dia bukan, pertama mungkin dia bukan pembohong, tapi dia tak dabit. Macam satu orang tu tak pembohong, tapi bila kita cerita kat dia, dia mai cerita jadi lain. Bukan kerana dia nak bohong, kerana dia tak berapa ingat. Sebab itu syarat rawi bukan saja seseorang yang adil, hendaklah seorang yang dabit.
Kalau dia tu soleh, semayang malam tak tinggal pun, tapi tak ingat, hadis dia dhaif. Jadi dia mesti, di samping pribadi yang bagus, mesti dhabit, kekuatan untuk memastikan teks itu tak silap, mesti kuat. Tetapi oleh kerana manusia siapa pun dia, kemungkinan, possibility untuk ada silap itu ada. Mungkin kadang-kadang bukan kerana silap, terkurang perkataan, tak apa. Lagi panjang sanad, lagi masalah tu ada. Tapi lagi pendek sanad, lagi bagus. Apatah lagi jika yang pendek itulah yang betul-betul kuat ingatan. Betul tak? Faham tuan-tuan? Betul, tuan-tuan faham saya cerita ni? Tuan-tuan duduk belakang faham kah? Tak faham, mungkin faham lah. Saya cerita sanad ni, rangkaian rawi tu saya nak bagi faham. Jadi maksudnya kalau cerita daripada dia kepada dia terus ke kita lebih bagus. Apatah lagi kalau dia tu cukup ingat daripada dia pergi nombor 1, nombor 3, nombor 4, nombor 5 baru main kat kita. Faham tuan-tuan? Okey, bila tuan-tuan faham itu, ulama hadis kenapa mereka melakukan kembara seperti Imam Tirmizi? Kerana mereka nak pastikan hadis tu jadi pendek antara dia dan Nabi, supaya jangan ramai sangat, dan nak cari rawi yang lebih kuat. Di dalam rangkaian sanad, the best, the golden sanad, dia panggil sanad zahabi, sanad emas, ialah apabila hadis itu daripada Imam Malik, daripada Nafi' Maula Ibn Umar, daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi. Jadi dalam Muwatta' Malik tu, kalau Imam Malik dia riwayat, dia Nafi' terus kepada Ibnu Umar, terus daripada Nabi lah, Ibnu Umar. Ini yang paling bagus dibandingkan sanad-sanad yang panjang. Bukan tak bagus, tapi kemungkinan salah ada, walaupun rawi dia kuat. Macam tuan-tuan buka hadis Bukhari yang pertama, sanad dia berapa ada? Hadatsana Humaidi, kemudian Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Alqamah bin Waqqas, kemudian Umar bin Khattab. Jadi banyak. Walaupun rawi itu semua siqah, tetapi kemungkinan itu ada. Jadi lebih pendek lebih bagus. Imam Malik sanad yang pendek. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Tentu ada tengok. Daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dikenali sebagai Farrukh. Yang ni kalau kita baca, siapa yang baca dalam hadis, dia akan tengok Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah Ar-Ra'i ni yang merupakan ahlu fiqh Madinah, ahli ra'i, banyak memberi pandangan dalam fiqh, merupakan alim besar Madinah. Rabi'ah Ar-Ra'i atau Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Imam Malik kata, zahaba halawatul fiqh bimautihi, telah pergilah kemanisan fiqh dengan meninggalnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, yakni Anas bin Malik tadi, Malik bin Anas, Imam Malik, yakni Anas bin Malik, iaitu sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia khidmat pada Nabi pada umur 10 tahun. Ibunya Ummu Sulaim hantar dia kepada Nabi berkhidmat sehinggalah Nabi wafat, sehingga Allah panjang ke umur dia. Anas ni antara umur yang paling panjang. Nabi doa pada dia, ibu dia suruh Nabi doa pada Anas. Nabi doa, Allahumma kthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya. Dan Anas memang banyak harta dan banyak anak. Anas kira nak cucu dia 120 lebih, 25 ada. Harta kebun semua jangan tanya, punya banyak. Allahumma kthir malahu wa waladahu. Allah banyakkan hartanya dan anak-anak dia. Maksudnya Nabi doa pada Anas supaya banyak harta. Jadi tak salahlah kita kalau doakan banyak harta. Dan memang pun tuan-tuan tiap hari doa tu pun, kan?
kita kata, kita suruh doa supaya murah rezeki. Jangan yang murah, dapat juga yang mahal-mahal. Yalah, maksud kita tu supaya banyak rezeki lah. Aku doakan hang murah rezeki, murah bahasa kita. Kita minta juga yang mahal-mahal rezeki kita. Anas, Nabi doa pada dia supaya banyak harta. Jadi kita boleh doa, Allah maksir mali. Anak amai mungkin kita tak mau kot, kan? Mau lagi boleh lah yang lain. Allah maksir mali wa Allah maksir ilmi wa mali. Ya Allah, banyakkan ilmuku dan hartaku. Jadi banyak ilmu kita boleh ingat ilmu pula, kemudian banyak harta kita. Ilmu ni macam tu lah. Seperti Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana dia dia the best buku Imam Ghazali tulis ialah Al-Mustasfa, bukan Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa. Dikatakan apabila penyamun merompak dia, ambil harta dia, dia kata, kalau kau boleh ambil semua, tapi kau jangan ambil ni ilmu aku, buku ni ilmu. Penyamun kata, apa punya jenis ilmu orang boleh curi? Kan? Curi buku, ilmu tak ada. Imam Ghazali kata, Allah jadikan penyamun tu bercakap di atas lidah dia benda yang benar. Sejak tu Imam Ghazali dia hafal. Jadi setengah orang macam kita lah. Kita ada nota ni kan, minggu depan mai tak ada nota, tak ingat dah. Okey. Kata dia, Anas bin Malik kata, annahu sami'ahu yaqul, an Anas, dia mendengar, Rabi'ah mendengar Anas kata, kana Rasulullah laisa bitawilin ba'in. Nabi ni bukan tinggi melampau. Sekali saya terjemah ni, saya terjemah kampung dulu. Wala bil qasir, dia bukan rendah. Wala bil abyadil amhaq, bukan putih amhaq. Amhaq ni, nak cari bahasa kita ni payah. Bahasa Melayu ni dia tak sebanyak bahasa Arab, sehingga amhaq tu sendiri bahasa Arab ada perbincangan. Tapi kita boleh kata putih, putih betul ya, tak ada campur warna. Amhaq, kok putih pucat kan kita panggil, melepak, melepak. Wala bi Adam, sebenarnya wala bin Adam, tapi dia kata hamzah, dia dua hamzah, dia double dalam bahasa Arab, dia ni kan. Wala bin Adam, wala bi ja'dil qatat, nanti saya akan, wala bis sab, okey. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Nabi SAW, dia kata tidak, Nabi SAW itu putih. Pertama tadi, yang pertama, dia bukan Nabi ni tinggi melampau. Nabi tak terlalu tinggi yang melampau. Semua orang kita tengok tinggi sangat, Nabi bukan terlalu tinggi, dia kata. Wala bil qasir, dia tidak terlalu rendah. Tapi antara tinggi dengan rendah, maksudnya antara keduanya, tapi dia lebih kepada tinggi. Maksudnya jika diukur, orang tak boleh kata dia ni jenis pendek, tak, dia jenis tinggi, tapi bukan tinggi yang bain, bukan tinggi yang melampau. Karena ada riwayat yang menunjukkan Nabi antara orang yang jelas tinggi dia, tapi bukan tinggi yang melampau. Sayyidina Umar tinggi. Sayyidina Umar kalau dia berjalan sehingga orang sangka macam dia duduk atas kenderaan, dia tinggi. Umar bin Khattab tinggi. Umar bin Khattab tinggi. Nabi SAW, dia kata wala bi abyad amhaq, tidak dengan terlalu putih. Tadi Ustaz Kadir kata putih melepak, putih pucat ke apa. Arab ni dalam putih ni ada dua putih. Satu putih merah, satu lagi putih musarrabin bisafrah, putih yang bercampur dengan kuning. Mana lebih serak, putih merah ke putih kuning?
Ha? Cikgu Bakar dia kata putih kuning sebab dia Bukit Cuping, Gua Beringin, kan, tempat orang mengambil baja. Putih kuning jangan diingin, ramai orang balik saja. Betul ya? Tu pasal itu saya tahu. Cikgu Bakar punya. Arab sendiri mereka kata kalau wanita putih kuning cantik. Orang lelaki putih merah. Nabi dalam riwayat Abu Hurairah kita akan tengok Nabi putih. Bila dia kata syadidul bayad, sangat putih. Tapi putih yang dia maksudkan putih yang bercampur, putih merah. Kan? Putih merah. Tapi untuk mengelakkan hadis, takut orang sangka kalau kata tak putih itu hitam. Jadi di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Anas ni dia kata wala bil adam, dia tidak juga hitam. Adam ni asalnya bukan maksud terlalu hitam, maksudnya asman, maksudnya dia tidaklah hitam manis tu. Bukan dia hitam, tapi bukan terlalu putih. Yang sehingga putih tadi, putih macam orang sopak tu kan. Dia bukan putih tu. Tuan-tuan, nak tausif, nak sifatkan tu dia bukan mudah, nak cari bahasa. Sebab itu riwayat-riwayat di dalam sifat Nabi ni kita tahu maksud mereka sama, tapi bahasa yang mereka pilih tu, kau ni guna bahasa ni, kau ni guna bahasa dia. Tapi yang penting dia nak cerita Nabi memang putih, tapi bukan putih sampai macam orang sopak tu ataupun putih melepak melampau tu. Putih Nabi ialah putih kemerahan. Tapi tidak juga apabila kata tak putih, satgi hampa faham kata hitam pula. Sebab tu dia kata wala bi adam, tidaklah juga dia hitam manis, dia putih lah. Itu yang Anas cuba sifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'dil qatat, tidaklah pula rambutnya terlalu kerinting. Wala bis sabt, tidaklah juga terlalu lurus. Apa kita nak panggil dalam bahasa kita ni? Ikal mayang, kan? Dia ikal curly hair, not curly hair dalam maksud orang putih kata terlalu kerinting, bukan terlalu kerinting, tetapi tidak terlalu lurus. Cuba bayangkan sahabat tengok Nabi ni, dia boleh cerita dia putih tak putih sangat, tak terlalu tinggi, dia kata Nabi ni. Ni cerita 1400 tahun dulu. Riwayat ni kita baca tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas kata tak terlalu tinggi yang melampau, tidak juga terlalu rendah. Maksudnya sederhana tinggi dia tu. Tidaklah terlalu putih yang melampau, tidaklah dia kata hitam ataupun hitam manis. Arab ni kadang-kadang asmar ni dia kata pada orang yang merah, tidak macam sebahagian orang merah sangat. Kemudian dia kata wala bil ja'dil qatat, taklah rambut dia terlalu kerinting. Wala bis sabt, tidaklah rambutnya terlalu lurus. Maksudnya cantiklah rambut dia tu, ikal lah rambut dia. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah lantik Nabi pada umurnya 40 tahun. Yakni dia menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi seperti mana yang kita baca dalam kitab Bad'il Wahyi di dalam Al-Bukhari, dia mula dengan apa? Mula dengan melihat mimpi falaqis subh, melihat cahaya subuh. Kemudian dia yuhibbu an yatahannath ay yata'abbad, dia suka untuk pergi beribadat, duduk di Gua Hira. Ramai orang pergi Mekah, dia kata tak sempurna kalau tak naik Gua Hira. Sebenarnya tak perlu pun. Ada yang naik Gua Hira, duduk tunggu situ kod-kod malaikat Jibril sampai wahyu sudah pun terputus. Pi boleh lah, jangan pi. Aku masa duduk masa tu pun duduk rasa juga macam ada benda mai. Yang tu yang karut tu. Kadang-kadang saya jamaah, saya tak ada bawa rombongan, tapi yang pergi saya ikuti rombongan pergi, selalu tanya pi situ. Dia pi tu okey, nak tahu pengalaman atas tu nampak apa, it's okey. Tapi kalau dia balik mai dia buat karut tu leceh.
Hari tu ada satu perempuan tu yang mana mai apa? Yang pergi Mekah tu, yang balik mai kata Nabi apa cakap dengan dia, suruh cakap dengan saya tu. Apa nama? Seorang tu kan. Hilang dah dia tu. Dia kata Nabi diutuskan pada umurnya 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin, dan dia duduk di Mekah selama 10 tahun. 10 tahun yang dimaksudkan ni 10 tahun selepas dibangkitkan menjadi rasul. Tapi kita mungkin baca sejarah, ramai kata Nabi duduk selama 13 tahun di Mekah. Ulama-ulama di dalam nak mentaufiqkan hal ni, sebahagian mereka kata mungkin Anas cakap secara nak mudah kot bahasa. Sebahagian kata mungkin Anas tak kira yang 3 tahun yang awal tu. Sebab 3 tahun yang awal tu Nabi dakwah dalam keadaan sembunyi. Nabi dakwah dalam keadaan sembunyi. Jadi belum turun ya ayyuhal mudaththir lagi, yang suruh Nabi dakwah pada kaum keluarga dan ke orang secara terbuka. Ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Belum lagi. Jadi dia kata 3 tahun tu mungkin dia tak kira. Jadi 10. Kalau campur yang 3 tu jadi 13 tahun Nabi SAW berada di sana, di Mekah. Dan Mekah adalah bumi Nabi SAW. Nabi paling sayang sekali Mekah. Ahabbul ardi ila Nabi SAW. Bumi yang paling Nabi sayang Mekah. Tuan-tuan, orang yang duduk Mekah ni dia sayang Mekah. Arab tuan-tuan. Bilal tu orang kulit hitam. Bilal orang kulit hitam. Duduk di Mekah bukan ada jawatan pun, hamba Tapi pergi ke Madinah, demam, rindu Mekah. Kita mungkin pergi Mekah kan tak dapat gambaran, kita tengok dah jadi pembangunan. Dulu dengan bukit-bukit batunya, kehidupannya macam apa? Syair-syair Arab kan. La baitun takhfiq fihi arwahu ahabbu ilayya min qasrin munif kan. Rumah yang ditiup angin kan. Suasana mereka sayang tanah air. Nabi masa keluar, Nabi kata, laula anna qaumaki akhrajuni minka ma sakantu ghairaki. Jika tidak kerana kaummu telah mengeluarkan aku takkan duduk di tempat lain daripada Mekah. Tapi Nabi duduk di Mekah. Bila Nabi dapat balik ke Mekah nanti, semasa Fathul Mekah, Nabi tak duduk juga di Mekah. Nabi balik mana? Balik ke Madinah. Bahkan Nabi doa supaya Nabi dan sahabat sayang Madinah seperti Mekah ataupun lebih. Dan itu yang kita lihat dalam peristiwa peperangan Hunain yang kita baca hadis-hadis mengenainya. Okey. Wabil Madinah 10 sinin. Di Madinah selama berapa? 10 tahun. Tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana. Allah telah mewafatkan Nabi daripada umur 60 tahun. Dalam tuan-tuan macam ni, orang dulu mereka tak kira detail sangat. Mereka kira 60 lah lebih kurang. Umur berapa bagi orang 60 tahun? Kita bukan ada tarikh detail. Bahkan tahun-tahun dalam kiraan tahun Arab tak ada. Hanya dia mengenali tahun dengan tahun fil, tahun gajah. Sayyidina Umar kemudian yang membuat tentang kiraan tahun hijrah. Jadi Anas kata 60 tahun. Walaupun bila dikira oleh ahli sejarah, Nabi lebih kurang 63 tahun. Campur 13 dengan 10, 23 tahun yang Nabi. Tuan-tuan, 23 tahun apa kita boleh buat? Tapi struggle umur manusia 1/3 daripada umur Nabi SAW. Fight, lawan yang berterusan di dalam membawa agenda dakwah.
Kata dia, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada pada kepalanya dan janggutnya 20 rambut putih. Jadi Nabi ni rambut putih apa? Korang lah. Sahabat kira, ada sebahagian sahabat kira 17, ada kata kira korang daripada itu. Depa tengok muka Nabi, depa kira tak, Nabi artinya Nabi sehingga akhir hayat hitam rambut dia, janggut dia. Tak ada lebih daripada 20 uban lah kita kata. Anas, dia daripada umur 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Anas tahu Nabi, dia tengok Nabi tiap hari. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang kita baca, dan ni pun dah ambil masa. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan sambung. Ini panjang sikit, saya nak baca pun tak syok sebab tuan-tuan pun tak ada bahan, dan insya-Allah bila-bila nanti tuan-tuan akan ada bahan dan kita boleh baca bersama banyak sikit. Semoga kita dapat habis bab ni tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni tuan-tuan dapat tahu Nabi apa? Nabi tak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sederhana, tapi bukanlah pendek, sederhana. Lagi apa dia? Tidak terlalu putih yang melampau, macam putih sopak apa, tapi tidaklah hitam, kehitaman. Putih tapi tidak kehitaman. Lagi apa lagi? Rambut dia apa? Tidak terlalu kerinting, tidak pula terlalu lurus. Ikal saja rambut dia, maksud dia elok lah rambutnya, tak terlalu lurus. Lurus ni rambut macam geng-geng Asia ni lurus lah kan, Cina rambut cerin ni kan? Nabi tak macam tu. Lagi apa lagi? Di Mekah selama 10 tahun lebih kurang, dikira 13 tahun, ataupun disebut 10 sini. Di Madinah 10, dan baginda wafat pada usia 60 tahun, dan masuk kiraan yang detailnya maksudnya 63. Dan di rambut baginda ketika wafat tak lebih daripada 20 helai uban. Jadi itu Nabi kita yang kita tahu. Kalau kita tanya kita hari ini, berapa uban di kepala suami kita? Kita tak ingat. Tapi kita tahu kurangnya uban di kepala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita sayang Nabi lebih daripada suami kita, kita kira rambut di kepala Nabi dan jenggot kita tak kira di kepala suami kita. Cuma kita kata kat suami kita, orang tua ni beruban teruk dah. Kita pun lupa buka tudung kita pun uban banyak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.